Selamat petang, salam sejahtera. Saudara-saudara, ahli parlimen kerajaan pun tak bantah perjanjian. Persoalannya, kenapa yang lain pula harus meroyan? Kita ketawa dulu baru kita teruskan. Tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah. Setakat ini belum ada mana-mana ahli parlimen daripada 5 parti yang menandatangani perjanjian persefahaman semalam tampil membantah perkara tersebut. Tiada kedengaran ahli parlimen Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, maupun daripada Warisan yang bersuara tidak setuju atau menolak perjanjian itu. Tidak secara langsung, ini bermakna mereka patuh dan akur dengan ketetapan parti masing-masing untuk menyokong usul undi percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 19 Disember ini. Yang kedengaran kuat membising hanyalah daripada Perikatan Nasional, Bersatu dan juga PAS, serta seorang dua daripada NGO yang tiada kerusi. Yang hairan daripada NGO yang tiada kerusi. Soalnya, kalau ahli parlimen yang terkait secara langsung dengan perjanjian itu pun tidak membantah, kenapa orang yang tiada kena mengena harus menyibuk dan meroyan? Lainlah jika ada seorang dua ahli parlimen daripada 5 parti yang terlibat dalam perjanjian itu tampil membuat bantahan, barulah ternampak munasabah riuh rendah yang dilakukan itu. Ini tidak. Mereka bising dan membantah bagai nak runtuh langit dibuatnya. Tetapi untuk apa dan untuk siapa? Tak malukah mereka membuat bising itu? Sedangkan ahli parlimen daripada 5 parti terbabit hanya diam dan nampak tenang saja. Persoalannya timbul sekali lagi. Untuk mereka membantah itu untuk siapa dan apa? Untuk apa dan untuk siapa? Adakah ada memang orang-orang tersembunyi dalam parti-parti menandatangani ini yang diam-diam dalam perahu lama-lama ketahuan juga? Saudara-saudara yang saya hormati, pastinya mereka akan lebih dimalukan jika Isnin nanti semua ahli parlimen daripada 5 parti berkenan akhirnya sebulat suara memberi sokongan kepada usul percaya mengekalkan Anwar sebagai Perdana Menteri itu. Mana mereka nak letak muka selepas ini? Realitinya, mengadakan suatu perjanjian melibatkan semua parti yang sudah sedia menyokong kerajaan adalah tindakan yang wajar dan relevan. Siapa kata tidak wajar dan tidak relevan? Yang kata itu ialah Perikatan Nasional yang mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang. Itulah sebab mereka kata tidak wajar dan relevan. Itu saja alasannya. Mereka mahu Anwar Ibrahim tumbang. Mereka mahu kerajaan perpaduan ini tumbang seperti yang dikata oleh orang-orang pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional. Mereka kata kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan bertahan lama. Itu kata mereka, tapi selepas ini, selepas perjanjian ini, mereka sudah nampak, mereka sudah tahu 5 tahun lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dapat bertahan. Jadi itu sebabnya mereka kata tidak wajar dan tidak relevan. Sebab, kenapa? Mereka tiada lagi peluang untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, ini kerana semua parti berkenan sudah pun menyatakan persetujuan terhadap yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan, sekaligus mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri. 5 parti itu telah membuat perjanjian tersebut. Tentulah tidak masuk akal, bahkan suatu lawak jenaka jadinya jika hanya tidak sampai sebulan selepas mereka menyatakan sokongan kepada Anwar itu, tiba-tiba keputusannya berbeza pula dalam undian usul percaya di parlimen nanti. Untuk mengelakkan lawak jenaka itu berlaku, lawak jenaka sedunia itu berlaku, untuk mengelakkan kemungkinan itulah maka perlu dimeterai suatu perjanjian untuk dipatuhi.
Jangan jadi nanti pula jadi Perdana Menteri paling takut undi percaya, paling takut pula undi-undi percaya di parlimen dan tutup pula parlimen, didaruratkan parlimen, dan jangan jadi pula Perdana Menteri yang tidak berfungsi dengan baik. Mudah kata saudara-saudara sekalian, perjanjian persefahaman itu adalah sebagai pelengkap kepada sokongan yang telah diikrarkan oleh parti masing-masing kepada Agong ketika proses pembentukan kerajaan perpaduan sebelum ini. Dalam maksud lain, ia juga bertujuan mengangkat nilai wibawa serta martabat ahli parlimen sebagai pemimpin yang taat dan setia kepada raja, selain patuh serta akur dengan sebarang keputusan parti, dan bukan pemimpin lalang yang mudah goyah pendirian. PRU sudah berakhir dan sekarang adalah masa untuk membangunkan negara serta memberi yang terbaik kepada rakyat. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi persoalan kita untuk Anda bantu saya berikan komen kamu atau jawaban kamu ialah, kepada siapa sebenarnya orang-orang ini berteriak? Orang-orang yang meroyan karena perjanjian ini, yang bising bagai nak runtuh langit dibuat oleh mereka, persoalannya ialah untuk apa dan untuk siapa mereka membantah ataupun meroyan itu. Tidakkah penat meroyan untuk orang lain? Yang persoalannya itu untuk siapa? Adakah dalam kalangan Parti Barisan Nasional, GPS, GRS, dan Warisan, adakah antara mereka yang coba-coba mau bersekongkol dengan Perikatan Nasional, tapi tidak lagi dapat bersekongkol pula? Kesian mereka kan. Kalau selama ini mungkin sudah mau mengatur langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tanpa disangka-sangka isi perjanjian ini pula yang dibuat luar biasa hebatnya, detailnya amat luar biasa, mudah difahami. Tak perlu ada pangkat sampai PhD, tak perlu Anda menjadi peguam, hakim. Anda baca saja perjanjian itu telah difahami dengan mudahnya. Mudah saja, mudah. Jadi saudara, cobalah tolong bantu saya. Cobalah kamu tolong jawab, karena saya pun tidak tahu apa yang maksudkan ini. Mereka bising dan membantah bagai nak runtuh langit dibuat, tetapi untuk apa dan untuk siapa? Adakah yang kamu tahu? Kalau kamu tahu, tolong tinggalkan komen kamu. Tapi yang lebih memalukan nanti, kalau Isnin nanti semua ahli parlimen dari 5 parti sebulat suara. Maknanya tidak ada satupun yang coba-coba untuk melawan perjanjian ini, ataupun tidak ada satupun yang terbukti tidak puas hati dengan perjanjian ini. Maka ini pasti memalukan, dan mana mau letak muka selepas ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.